Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hazira Hamzah akan membentangkan tentang amalan kepimpinan instruksional pengetua dan hubungannya dengan keberkesanan pengajaran guru. Dalam perbincangan saya, kertas konsep ini mengandungi pengenalan, tujuan kajian, teori dan model, dapatan kajian terdahulu, cadangan, implikasi serta kesimpulan. Kita mulakan dengan pengenalan, di mana pengetua merupakan individu yang berperanan penting dalam memimpin dan menguruskan sekolah ke arah mencapai pendidikan berkualiti. Kepimpinan instruksional adalah kepimpinan pengajaran yang memerlukan peranan pengetua mewujudkan suasana kondisif dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran di sekolah. Manakala keberkesanan pengajaran guru adalah usaha guru untuk menarik minat dan perhatian pelajar supaya tertumpu kepada proses dalam pembelajaran pelajar. Tujuan kajian saya adalah untuk membincangkan tahap amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua dan hubungannya dengan keberkesanan pengajaran guru. Teori dan model, saya akan kemukakan dua teori dan dua model, iaitu teori yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional pengetua dan juga model dan juga teori dan model yang berkaitan dengan keberkesanan pengajaran guru. Untuk teori dan model kepimpinan instruksional pengetua, kita boleh lihat pada teori kepimpinan instruksional yang mula diperkenalkan oleh Philip Hellinger dan juga Joseph Murphy pada tahun 1985. Setelah teori ini diperkenalkan, berlaku evolusi model kepimpinan secara berkembang secara berperingkat. Antara dia kita boleh lihat model Hellinger dan Murphy pada permulaannya 1985, seterusnya Murphy 1990, Weber 1996 dan juga Hellinger 2011, serta lain-lain lagi lah. Okey, kertas konsep ini membincangkan model kepimpinan instruksional Hellinger 2011. Dalam jadual yang tertera adalah tentang model kepimpinan instruksional Hellinger 2011. Dalam model ini mengandungi 3 dimensi utama untuk mengukur kepimpinan instruksional pengetua. Dimensi yang pertama adalah menentukan misi sekolah. Dimensi yang kedua adalah mengurus program pengajaran. Dimensi yang ketiga adalah mewujudkan iklim pembelajaran. Dalam dimensi yang pertama, menentukan misi sekolah, pengetua perlu merangka matlamat sekolah dan menyampaikan matlamat sekolah. Dalam dimensi menguruskan program pengajaran yang kedua, pengetua mempunyai 3 elemen di mana pengetua perlu menyelia dan menilai pengajaran guru, pengetua perlu menyelaras kurikulum dan memantau kemajuan murid. Seterusnya yang ketiga, untuk dimensi mewujudkan iklim pembelajaran, seseorang pengetua yang melaksanakan kepimpinan instruksional, dia akan melindungi masa pengajaran dan pembelajaran, mengekalkan keterlihatan yang tinggi, menyediakan insentif untuk guru, menggalakkan perkembangan kerjaya serta menyediakan insentif untuk pembelajaran. Untuk teori dan model keberkesanan pengajaran guru, teori yang diguna pakai adalah dalam kajian ini adalah tentang teori keberkesanan pengajaran yang diperkenalkan oleh Robert E. Slavin pada tahun 1987. Teori keberkesanan pengajaran Slavin 1987 berkesinambungan daripada teori sebelumnya, iaitu teori pembelajaran berkesan yang diperkenalkan oleh Carroll pada tahun 1963. Dalam model keberkesanan pengajaran guru Slavin ini pada tahun 1987 dan berkembang 1995, mempunyai 4 dimensi, iaitu yang pertama, dimensi kualiti pengajaran guru. Seseorang guru dikatakan berkesan cara pengajarannya bila mana diukur melalui kualiti pengajaran.
diukur melalui kesesuaian aras pengajaran, insentif yang diberikan oleh guru terhadap murid dan juga masa. Seterusnya, dapatan kajian terdahulu. Ada beberapa dapatan kajian terdahulu yang saya rujuk, di mana yang pertama oleh Hellinger 2011 dan juga Rigby 2014, di mana dalam kajian ini di Malaysia, kajian terhadap kepimpinan instruksional ini mengutamakan amalan dan peranan yang dimainkan oleh pengetua. Kajian kepimpinan instruksional juga turut menekankan pemimpin sekolah perlu mengamalkan peranan dan tanggungjawab kepimpinan instruksional di sekolah dalam usaha meningkatkan prestasi akademik pelajar. Seterusnya, kajian lepas daripada Zakaria dan Sufian pada tahun 2006 menunjukkan bahawa terdapat lebih 100 kajian tentang kepimpinan instruksional yang dijalankan oleh pekaji di peringkat Doktor Falsafah yang mana melibatkan kepimpinan instruksional dengan hasilan objektif kajian. Seterusnya, untuk dapatan kajian terdahulu juga daripada Zaliza dan Muhammad Izham pada tahun 2018 melihat hubungan kepimpinan instruksional dengan komitmen guru. Hasil dapatan kajian menunjukkan hubungan yang positif sederhana kuat. Keadaan ini menunjukkan bahawa pengetua menunjukkan sikap positif terhadap perubahan pendidikan yang berlaku di sekolah. Ini dapatan kajian terdahulu oleh Yo Pei dan Azlin pada tahun 2007 dan Saiful pada tahun 2006 menunjukkan dalam kajian mereka berkenaan dengan hubungan kepimpinan instruksional dengan prestasi akademik sekolah. Hasil dapatan kajian mendapati hubungan yang signifikan antara kedua-dua boleh ubah. Seterusnya, untuk dapatan kajian daripada Kalaimani dan Aida Hanim pada tahun 2020 dan juga Fazlin dan Siti Nur pada tahun 2018 melihat kepada keberkesanan pengajaran guru sering digandingkan dengan kepimpinan strategik. Hubungan antara keberkesanan pengajaran guru dengan kepimpinan strategik menunjukkan hubungan yang positif sederhana, lemah. Ini menunjukkan bahawa pengetua tidak memberi impak kepada tahap keberkesanan guru. Selanjutnya, kajian dapatan kajian terdahulu daripada Nurmiyati dan Abdul Said pada tahun 2019 dan juga Nurul Huda dan Azlin pada tahun 2007 mengkaji tentang tahap amalan keberkesanan pengajaran guru, melihat bahawa berada pada tahap yang sederhana tinggi. Keadaan ini membuktikan bahawa guru-guru cenderung menguruskan masa pengajaran yang efektif dan berkemahiran menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran mengikut kesesuaian tahap pelajar. Cadangan kajian saya adalah Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk melahirkan pengetua yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran melalui anjakan kelima Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sejajar dengan hasrat ini, KPM perlu memberi tumpuan kepada kepimpinan instruksional dan tidak lagi memfokuskan hanya kepada kepimpinan pentadbiran sahaja. Pada masa yang sama, cadangan yang baik juga perlu diteruskan oleh seorang pengetua itu di mana mengikuti program yang dianjurkan oleh kementerian, iaitu program latihan dalam perkhidmatan, yang mana program ini adalah program bagi penjawat awam untuk seorang pengetua itu meningkatkan kualiti kepimpinan pengetua. Seterusnya adalah implikasi. Daripada kajian-kajian yang lepas, dapat kita lihatlah hubungan antara kepimpinan pengetua dengan keberkesanan pengajaran guru dilihat tidak meninggalkan impak yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kerana kedua-dua domain berada pada tahap yang tinggi. Justru hubungan yang lemah ini dilihat bukanlah faktor utama memberi impak kepada peningkatan prestasi akademik pelajar, akademik sekolah juga. Amalan kepimpinan instruksional jika dioptimumkan akan memberi impak yang besar kepada sekolah dan keberkesanan pengajaran guru yang memenuhi standard
juga turut akan memberi impak kepada prestasi murid. Okay, secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan di sini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa peningkatan prestasi akademik pelajar turut didorong oleh peranan pengetua dan peranan guru. Keberhasilan amalan kepimpinan instruksional pengetua dapat membantu guru-guru mencapai aktiviti pengajaran dengan lebih tinggi dan mereka akan lebih komited terhadap tugas mereka. Justru diharapkan peranan dan kepentingan amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah akan terus membangunkan taraf pendidikan Malaysia di peringkat global. Itu sahaja dari sekian, terima kasih.